Sambungan surah seterusnya, surah Al-Ma'un. Surah Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Surah Al-Ma'un surah 02. Surah yang ke-17 diturunkan. Surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Surah Al-Ma'un diturunkan selepas surah At-Takatsur. Al-Ma'un ni alat-alat yang mana kalau orang pinjam dia tidak menjejaskan. Pinggan, puyuk, kapok, pisau, cok. Maksud ni Al-Ma'un. Al-Ma'un ni sebenarnya mana alat-alat kalau diberi pinjam pun dia tidak akan mengurangkan. Atau benda-benda yang mana kalau orang minta pertolongan, minta tak nak pinjam, minta bantuan, kalau diberi itu mana dia tidak mengurangkan. Hal ni pun tak siwagi. Jadi ni Allah SWT kritikkan pedah pada orang Mekah, pada Quraisy. Dia Allah SWT bagi punca dia kerana tak beriman dengan hari akhirat. Tak beriman dengan akhirat. Masih lagi surah yang ke-17 ya. Penekanan tentang akhirat. Maknanya tajuk utama Nabi sallallahu alaihi wasallam dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana untuk islah orang Mekah ni. Banyak cerita tentang akhirat. Sedekah 360 berhala ada, tak kritik lagi. Lepas ni kritik tajak. Sebab kritik berhala ni kritikan tentang berhala ni sangat sensitif. Jadi ayat-ayat diturunkan untuk menimbulkan keyakinan pada hari akhirat. Kalau waktu ni ada mudah. Ya kalau sebab akhirat tidak ada, keyakinan tentang akhirat tidak ada, maka kalau kita kritik tentang berhala ni perkara besar. Panjang cerita. Tak. Dia punya taksub dia. Dia Quraisy kritik dia tahu dah siapa ke situ tu jadi marah. Tapi walau bagaimanapun uslub Allah SWT datangkan ayat-ayat kan. Bagi tahu tentang akhirat, akhirat. Ayat Takasur pun Allah Taala bagi tahu tentang akhirat. Suasana akhirat, gambar akhirat. Dia punca tidak mahu beriman dengan akhirat ni kerana dunia, kesan dengan dunia ni, sifat dunia ni. Kalau kita nak faham keadaan Quraisy, keadaan orang Mekah agak, tengok keadaan orang Islam kita. Orang Islam beriman dengan akhirat dah pun. Tak payah juga nak masuk. Apatah lagi ni orang kafir. Sebelum ni tak ada Islam. Tak, sebelum ni tak ada orang kecil tentang akhirat. Jadi ni Allah SWT turunkan surah seterusnya ni masih lagi terkis penekanan tentang akhirat. Maknanya cara Nabi SAW yang Allah SWT ajar untuk islah ni ada. Mula-mula bagi penekanan tentang akhirat. Sebab tu Nabi SAW bila kumpul semua Quraisy,
semua keluarga dia. Aku bagi ancaman pada kamu tetap akhirat. Tetap akhirat juga. Tetap akhirat. Mana sembah Allah, hanya Allah ni, tak. Seolah-olah jadi nombor 2 lah. Penekanannya tetap akhirat. Penekanannya tetap akhirat. Sebab tu bila cerita tentang Allah, dia cerita tentang sifat Allah, tentang rububiyah. Allah belakang. Allah yang mencipta, Allah yang memelihara, Allah yang melindung, Allah yang mentadbir. Dari sudut tu. Dan kalau Allah belakang secara mafhum dia, lepas ni kau tu kan. Lepas ni soalan dah semua Allah, maka semua hanyalah dia. Tapi gambar sekarang ni tentang akhirat. Dia kritikkan tentang kefahaman Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Cuba kamu lihat. Ara'aital ladzi. Ara'aita ni maknanya, adakah kamu tahu berkenaan dengan orang yang mendustai hari akhirat, hari pembalasan. Din di sini hari pembalasan. Orang Mekah tak terima. Tak terima. Tahu dah tapi tak terima lagi. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Adakah kamu tahu berkenaan dengan orang yang mana mendustai hari pembalasan? Siapa dia? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang mana yad'ul yatim. Du'u ni tolak khadik. Anak yatim. Mana punca yang menyebabkan satu orang sampai buat zalim pada anak yatim ni kerana tidak ada iman pada hari pembalasan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Belaga perkara yang sama juga. Surah Al-Fajr. Nah. Orang yang daripada kayu ukur kemuliaan dan kehinaan ni, kehinaan yang sebenar adalah orang yang mana tidak muliakan anak yatim, tidak bantu, tidak sokong orang bagi, bantu kepada orang miskin. Perkara yang sama juga. Ajib. Jadi Allah SWT bagi tahu bila sudut pandai tu masalah, semua akan jadi masalah. Sudut pandai masalahnya tidak beriman dengan hari pembalasan, maka ini kesan dia ni dan mereka akan buat zalim pada anak yatim. Sini lebih teruk lagi. Sebab tu tidak muliakan hak ni, wala fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Anak yatim ni diherdik, ditolak begitu. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak sokong. Bukan tidak bantu orang miskin. Wala yahuddu ni makna tidak, bila orang bantu orang miskin dia tidak bagi sokongan. Badat. Mana tak sukanya pada orang miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia jadi zalim, jadi kerah hati dia. Bila tengok orang bagi bantuan pada orang miskin, dia pula masalah. Dia pula masalah. Bila dia sini tak tolong, tengok orang tolong pula dia tidak bagi sokongan. Kemudian Allah Taala kata fawailun lil musallin, celakalah bagi orang sembahyang. Ni ajib, surah yang ke-17 awal ni. Sembahyang tak ada lagi. Sembahyang dari sudut yang 5 waktu kita lah. Nah. Allah Taala nak ayat apa tu? Celakalah bagi orang yang sembahyang. Ini Allah Taala tuju pada orang Mekah ni. Yang mana tok lebah Mekah yang menentang Nabi ni, mereka dakwa mereka ni orang beragama. Mereka dakwa ni mereka ni orang beragama. Dan karakter mereka pun, sikap mereka pun orang agama. Jaga, mereka bangga jaga Kaabah, jaga buat haji, bahagian minum air, bahagian ni, semua amalan-amalan mereka begitu bangga. Dinisbahkan. Sadanah, dia ada sadanah ni, sadanah bahagian siqayah, sadanah bahagian Kaabah. Ya, tok lebah belakang lah. Sadanah ketua-ketua agama. Ya. Setiap berhala tu dia ada sadanah dia. Uzza ada sadanah dia. Ada tok lebah dia lah. Manat ada tok lebah dia. Jadi mereka ni menentang Nabi kerana agama juga. Jadi Allah SWT kritik, celaka orang yang fawailul lil musallin, celaka bagi orang sembahyang gini.
dakwah dia ni, sembahyang ni ada hubungan dengan Allah. Dia dakwah dia ada hubungan dengan Allah juga. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Allah Taala bagi tahu. Wa ma kana salatuhum indal bait. Tidaklah sembahyang mereka, Allah Taala bagi tahu, di Baitullah ni orang musyrikin Mekah ni. Melainkan muka'an wa tasdiyah. Tepuk tangan dia siul, yang mana ibadat-ibadatnya mereka reka tu. Tidak ada hakikat. Mana sembahyang ni lama dah. Sembahyang. Mana orang Mekah pun dipanggil sembahyang dia juga. Solat. Bukan kalimah solat ni pada Islam tidak. Cuma Islam perbetulkan sembahyang hubungan dengan Allah lagu mana sebenarnya. Jadi kalau Allah Taala kata fawailul lil musalli ni, celakalah bagi orang sembahyang. Orang sembahyang seperti mana orang Mekah jelah. Jadi tidak ada kaitan dengan sembahyang kita ni. Tidak ada kaitan dengan sembahyang kita. Yang mana alladzina hum an salatihim sahun. Yang mana orang yang sembahyang ni daripada sembahyang mereka tu sahun. Sahun ni dia ada dalam bahasa Arab, dia ada ghaflah, ghafilun, sahun, nasun, lupa, ghaflah, terleka, dan sahun. Sahun ni bukan ghaflah, bukan lupa, bukan nasia. Sahun ni, tapi dia semua tu ada makna lupa juga. Cuma sahun ni, sebab tu dia panggil sujud sahwi kan? Semaya kita, bila kita tak lupa 4 rakaat ke 3 rakaat ke, tahiyat awal ke tak, kita lupa. Dia panggil sujud sahwi, bukan sujud ghaflah, bukan sujud nisyan. Kenapa dia panggil sujud sahwi? Sebab sahwi ni satu orang tu tidak buat mengikut tuntutan yang sebenar. Sepatut semaya 3 dia pergi buat 4 ke? Tak. Sepatut tasyahud awal dia tinggal. Itu sahun. Sahun ni orang yang mana meninggalkan benda yang sepatut dia buat. Itu sahun. Lupa yang mana menjadi tanggungjawab dia untuk sempurnakan. Ghaflah ni dia lebih umum. Dia ada kalau dia sepatut dia buat ataupun dia tidak semestinya berkait dengan benda dia kena buat. Ghaflah ni dia boleh, dia tak sedar kan? Orang mari tak sedar apa dia mari. Tahu orang mari tapi tak tahu siapa dia. Ghaflah. Kerana sibuk dengan satu benda tu. Sebab tu dia bukan. Dia tak sujud sahwi ni dalam semaya kita ghaflah ke? Tapi kita tak boleh sujud ghaflah. Dalam semaya. Dalam semaya atau imej sendiri ke? Atau kita semaya bersendiri ke? Tak. Kadang-kadang kita ghaflah berlaku ghaflah. Adakah bila berlaku ghaflah tu kita kena sujud? Tak. Sebab tu ghaflah. Ghaflah ni dia berlaku, boleh berlaku. Tak. Tapi sahun ni, saha ni dia perlu buat. Dia sepatut semaya 3 rakaat dia tak pasti. 3 ke 4, 3 ke 2 ke tak? Ataupun 4 ke? Ni rakaat ke 4 ke rakaat ke 5. Jadi maka dia semayalah 5 rakaat. Saha ni dia tidak buat benda yang sepatut dia buat. Jadi ni Allah Taala bagi tu celaka. Fawailul lil musallin. Celaka orang sembahyang lagu ni. Orang yang makna dia ada hubungan dengan Allah. Orang sembahyang. Tapi tuntutan tadi tu tidak beriman dengan hari akhirat, tidak tolong anak yatim, tidak tolong ni. Ni. Sahun ni berkenaan dengan ada dia kata dia orang beragama. Orang beragama ni dialah kena tolong anak yatim. Dialah kena tolong orang miskin. Sepatutnya. Sebab dia kata dia ni orang rapat dengan Allah juga. Ma na'budum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka semua selain daripada Allah SWT tu, alasan mereka ni kerana kami nak menghampirkan diri kami dengan Allah dengan serapat-rapat. Jadi semua syirik yang mereka buat, amalan-amalan mereka buat tu semua tu sebenarnya untuk menghampirkan diri dengan Allah. Dan mereka rasa mereka orang hampir dengan Allah ni. Orang Mekah ni. Jadi Allah Taala kata, ara'aital ladzi, tengok sebab apa dia jadi orang yang mana dakwah dia hampir dengan Allah, tapi tengok anak yatim dia tidak muliakan. Orang nak tolong orang ini yang berlaku dalam masyarakat tu. Punca dia mana? Allah Taala bagi punca ni kerana akhirat tak ada. Kerana tidak ada keyakinan tentang hari pembalasan, maka berlakulah penghinaan pada anak yatim. Maka berlakulah tidak mahu tolong pada orang fakir miskin.
Tapi dalam masanya dakwa dia ni orang agama, orang ada hubungan dengan Allah. Allah kata fawailul lil musallin, celaka orang lagu ni. Orang yang mana sembahyang dia tu hubungan dia dengan Allah tu dengan dakwah dia lah, tapi menyebabkan dia tidak tunaikan hak yang sepatutnya dia tunai, ni celaka. Jadi dengan kefahaman begini, hadirin hadirat, dia lebih umum lagi, dia boleh kena pada kita sampai hari kiamat. Orang yang mana dia rasa dia ahli agama, dia ahli masjid, tak, dia orang ada hubungan dengan Allah, tapi kalau dia tak, tidak muliakan anak yatim, tidak tolong fakir miskin, tak, tidak ada kasih belah pada orang lain, maka dia ni orang celaka. Tidak, dia semaya ke tak semaya, dia lebih umum lagi. Dia ni memang celaka. Fawailul lil musallin, celaka orang lagu ni. Celaka orang agama lagu ni. Macam mana dia boleh dakwah dia buat agama sedangkan dia tidak muliakan anak yatim, dia tidak bantu orang miskin. Maka dia lebih umum. Dia akan kena pada orang kafir lebih lagi lah. Pada orang Islam sendiri, ataupun orang yang dakwah dia ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ni agama kita. Ni Allah SWT bina. Ni Allah SWT nak, ni orang agama, ni orang yang ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan sebaik dengan Allah, dia akan ada hubungan dengan hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tegas wa aqimus solah wa atuz zakah, wa aqimus solah wa atuz zakah. Nampak tak? Nampak? Jadi dia tidak ada kaitan, janganlah bila dia semaya lah, ataupun semaya lewat, fawailun, celaka lah. Dia bukan berkenaan dengan orang semaya lewat ataupun orang yang mana lalai dalam sembahyang. Tak ada kaitan. Dia berkaitan dengan hakikat satu orang yang mana zahir pada pandangan manusia ataupun pada diri dia, dia orang rapat dengan Allah. Tapi dari sudut hubungan dia sama-sama manusia ni, dia tidak ada kasih belah pada anak yatim, tidak ada kasih belah pada fakir miskin. Maka ni Allah SWT bagi itu fawailul lil musallin, celaka orang semaya lagu ni. Celaka orang semaya lagu ni. Iaitu orang yang mana sembahyang mereka ni dalam keadaan mereka semaya itu mereka lupa tentang tanggungjawab untuk bantu fakir, untuk bantu anak yatim dan untuk bagi sokongan pada orang yang bantu fakir miskin. Orang lagu ni celaka, Allah Taala bagi tahu. Dan juga sambungnya pula allazi nahum yuraun, orang yang mana bila buat amalan gapo-gapo kebaikan gapo yura, riak belaka. Tu riak. Bahkan sampai peringkat kesudah kemuncak dia wa yamnaunal maun, kedekut nak bagi bantuan. Asal kita bagi tahu okey, wayamna, dia menghalang bila orang minta, wayamna tak si bagi. Al-maun ni apa dia? Benda yang mana kalau orang pinjam ni tak kurang pun. Cok ke, kapak ke, huyuk ke, gapo kan? Atau benda-benda yang mana kalau orang pinjam ni tidak menjejaskan. Hak tu pun tak si bagi. Siapa tak tahap tu. Kemuncak dia gitu. Dia punya kedekut, dia jadi bakhil. Ni ajib. Ni Allah Ta'ala bagi tahu pada Nabi, turunkan ayat sebagai pelajaran. Dia bagi tahu tentang apa yang berlaku dalam masyarakat ni. Nabi duk tengok dan masyarakat Mekah jahiliah ni kan, yang kaya menindas orang miskin, orang lemah, segala dalam masyarakat. Punca dia mari mana? Punca dia, walaupun ada agama pun, punca dia mari mana? Lemah yang tentang akhirat. Situ punca dia. Lemah ya, tentang hari akhirat. Tentang hari pembalasan, tentang hari pembalasan. Sebab tu Quran tarkis perkara ni. Tak. Maka segala kepincang yang berlaku ni, punca dia di situ. Punca dia di situ. Selepas surah Al-Ma'un, surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun. Turun surah Al-Kafirun. Ini percubaan daripada Quraisy, pujuk Nabi SAW. Ada toleransi. Pujuk lagi. Tak minta dengan Nabi SAW, beginilah wahai Muhammad, kami sembah nebula hanya Allah. Lepas tu juga kamu sembah bersama dengan kami, atau biarkan kami ni dengan syirik kami ni. Jangan kritik lepas ni. Jangan kritik lepas ni. Tak, nebula beransur-ansur. Maka Allah telah turunkan surah ni. Dan satu-satunya ada ya ayyuhal kafirun. Tak, ya ayyuhal kafirun. Maka Allah Ta'ala turun, qul, katakanlah wahai ya ayyuhal kafirun, wahai orang degil, kafir degil. Ni kafir peringkat akhir ni degil. Sudah datang dah bukti dari dalil supaya beriman dengan Allah, beriman hanya dengan Allah.
sembah hanya Allah, mentauhidkan Allah. Tiba-tiba tak sih. Bahkan cuba buat alas. Dia nampak dah, dia mari ngadak Nabi ni. Dak Nabi nak buat perubahan, dia kata, "Wahai Muhammad, ni 400 tahun dah lagu ni. Kamu nak suruh berubah lalu ke dia?" Mana dia panggil dari surah Nun tu, surah kepak lagi Allah Taala sudah nasihat dah Nabi. Waddu law tudhinu fayudhinu. Mereka ingin sekali supaya kamu toleransi dan mereka bersedia baru jadi teman, baru jadi tak sebi malah mana biar sekali kita ni buat perubahan. Tapi kena guna idea kita, kena terima juga situasi benar-benar. Tak ada wahyu di depan. Ni ujian Nabi ni. Kalau Nabi boleh bijak lama dah, mudah. Masalah Nabi diperintahkan untuk sampaikan wahyu kehendak Allah ni, mengikut apa yang Allah Taala kehendaki. Nabi tidak ada ruang. Sebab tu surah Nun ni 2 ayat bagi tu, wala takun kasahibil hut. Jangan kamu jadi seperti mana Nabi Yunus. Jangan istihad, jangan memandang, jangan bijak. Ni susah. Ni ujian. Sebab tu Nabi diuji dengan umat. Nabi diuji dengan perintah Allah tu yang berat tu. Sebab tu ayat berkali-kali, ittabi' ma unzila ilaik. Ikutlah apa yang diwahyu kepada kamu. Quraisy mari jumpa Nabi kan. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana ati bi qur'anin ghairi hadha aw badil. Bila dibaca pada mereka ayat-ayat kami, maka berkata orang yang mana tak setuju dengan kami. Mereka kata pada Nabi ke apa? Iti bi Qur'anin ghairi, mari Quran lain wahai Muhammad. Atau bertukar. Ni tak sesuai ni. Iti bi Qur'an ghairi hadza aw badil. Kul, katakan ma yakunu li an ubaddil. Aku tidak boleh tukar. Bukan kuasa aku. Nak tukar sendiri bukan. Ma yakunu an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Aku tidak ada ruang. Aku tidak diberi ruang untuk tukar sendiri suka-suka. Istihad tak ada. In attabi'u illa ma. Aku hanya diperintah supaya ikut apa yang diwahyukan. Ni ujian. Dia tengok keadaan Nabi susah ni. Nabi Quraisy atau wakil-wakil dengan Nabi ni minta toleransi. Tak, nebula. Kami semua hanya Allah. Nebula lagi, biarkan kami selu-selu perubahan buat Allah. Turun ayat ni. Bayar turun ayat ni kau panah ni. Ni yang susah kan? Turun ke apa dia? Nabi baca pada Quraisy, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Aku tak sembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak akan sembah apa yang aku sembah. Aku tidak sembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak sembah apa aku sembah. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Jelas. Lepas jadi apa lepas ni? Kau panah. Nabi diperintah supaya orang masuk Islam. Allah Ta'ala suruh ikut wahyu. Ini ujian. Ini keadaan Nabi SAW. Sebab apa? Sebab Allah SWT nak manusia beriman dengan dia kan? Berdasarkan ikhtiariah dia sendiri. Kewarasan yang Allah Ta'ala bagi. Bukan kerana benda lain. Nak bina umat ni. Dan ini yang kalau kita boleh ini yang seluruh daripada Nuh sampai ke Nabi kita ni. Ini cara dakwah mereka ni. Itu yang Nuh tu 950 tahun tak beriman Melaka sedikit tu. Sebab tadi nak bijak. Kena royak seperti mana Allah Ta'ala nak ini. Ujian. Para anbiya hanya boleh gunakan dengan adab dia, dengan bahasa dia, dengan pujukan dia, dengan rayu, dengan jumpa dia, sama ada secara bersendirian atau beramai-ramai dalam majlis dalam ini. Apa yang nak bagi tahu tak boleh nak ubah. Tak boleh nak ubah. Bahkan Allah SWT suruh guna kewarasan itu bagaimana nak sempurnakan perintah dia. Supaya kita beritahu kehendak Allah biar manusia ni ikut Allah, bukan ikut Allah. Bukan masuk Islam ni kerana dia tak jadi. Tak jadi kan? Kita di tempat kita kan ada pelancong masuk Islam kan? Sebab orang kita dakwah Islam ni baik, Islam ni begini, Islam ni rahmat, Islam ni kasih sayang, Islam ni gini, Islam ni sesuatu. Oh terkesan dia masuk Islam. Tiba-tiba mesti gebal. Dia tengok kejung lembu kan tak? Kafir semula. Rahmat ke apa dia lagu ni? Habis. Dia bukan itu tu.
Tapi itu bukan maksud Islam. Bukan cara dia tu. Sebab tu dia tak jadi. Dia masuk Islam tu kan setuju dengan fikrah dia. Islam setuju dengan fikrah dia. Bila Islam ni tak setuju dengan fikrah dia, dia akan tinggal. Dia akan jadi lagu tu. Jadi masuk Islam itu bukan Islam. Islam ni taslim lillah. Tahu hakikat bahawa dulu tak ada Allah yang jadikan kita. Langit ni Allah yang jadikan, semua Allah yang jadikan. Pada kehidupan akhirat. Dia berpunca daripada situ. Sebab dia mari gapo-gapo tak ada masalah. Sebab asas ni ada. Asas ni ada. Dan Nabi mula-mula sekali sebab tu Allah SWT tegah. Tak, Nabi tak boleh. Kena tegah, dia kena jelah. Tegah, dia kena jelah. Surah Al-Kafirun. Surah seterusnya Al-Fil. Surah Al-Fil. Lepas surah Al-Kafirun, surah Al-Fil. Al-Fil ni ugut Quraisy. Surah Al-Fil, muka surat 101. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ni ancaman pada Quraisy. Benda baru berlaku lagi. Nabi lahir tahun Fil. Nabi lahir kan? Mana benda ni panah-panah kan? Ada saksi hidup lagi yang pernah melihat. Tak, tentera Abraha mari serang Mekah. Allah Taala tanya, alam tara kaifa fa'ala? Kamu tak tahu kah? Bukankah kamu tahu bagaimana Allah SWT buat pada tentera bergajah? Kamu kan tahu kan? Mana ancaman pada Quraisy, bagaimana Allah Taala telah buat pada tentera bergajah. Kamu pun Quraisy sekarang kan menentang Muhammad. Muhammad ni Rasulullah, utusan Allah. Utusan Allah. Bukankah kamu tahu kaifa fa'ala rabbuka bi kaifa fa'ala rabbuka bi ashabin? Bagaimana Allah SWT telah buat, Tuhan kamu telah pada tentera bergajah. Lagu mana? Alam yaj'al kaidahum. Bukankah Allah Taala telah buat perancangan mereka tu sia-sia? Perancangan Abraha, raja Yaman, Kristian. Dia di bawah takluk jajahan Habsyah. Raja Habsyah kan? Abraha. Di Yaman itu masa zaman Nabi zaman berlaku ni di bawah jajahan Habsyah. Dia buat apa? Dia buat kanisah, dia buat gereja ni untuk bodek Raja Habsyah. Gereja yang begitu istimewa, tinggi zaman dia tu, dia panggil Qulais. Kolang Suah. Qulais. Piah. Sebab apa dia panggil piah? Sebab gereja pertama yang dibina begitu tinggi, kalau nak tengok habis kena lenggok sampai jatuh piah. Qulais. Lepas tu dia berazam nak pujuk orang Arab semua ni mari mari tawah dia gereja dia, usaha dia. Jadi orang Arab tahu, tak cerita dia lah, orang Arab tahu, tak suka lah. Tak suka. Dia berlaku penghinaan ada di kalangan orang Arab. Tak. Bila dengar perkara tu jadi nak marah, nak tukar Kaabah ni dengar tu, dia pergi buat khianat sehingga menimbulkan kemarahan Abraha. Menimbulkan kemarahan. Jadi Abraha ni siapkan pasukan dia untuk pergi utuhkan Kaabah. Bukan nak perang, dia nak utuh Kaabah ya. Jadi dalam perjalanan itu dia disekat oleh banyak kabilah. Kabilah ni kan, mereka pun tahu kemuliaan Kaabah ni. Sebab berhala mereka ada di Kaabah tu. 360 berhala tu kan. Tuhan dia juga ada. Ajib ni Allah SWT hantar Nabi ni. Kalau kita dah duduk zaman Nabi putus asa kita nak ubah. Allah Ta'ala tunjuk pada kita bagaimana cekalnya Nabi SAW. 360 berhala ada di Kaabah ni hadirin. Ini apa dia ni? Ini kemuncak toleransi dalam agama berhala. 360 berhala boleh duduk di satu Kaabah, satu masjid, itu tempat ni. Mana boleh duduk semeja? Tak. Ini kemuncak. Tak ada zaman. Mana semua berhala boleh duduk di satu tempat. Zaman kita tak boleh. Kalau di India, kalau kampung tu sembah tokong ular, orang dalam kampung tu dia ada orang sembah tokong beruk. Tak. Dia tak boleh buat tokong beruk dalam kampung tu. Buat dalam kampung tu balah. Perang.
Dia kena naik bah, kalau dia nak sembahyang naik bah, pergi kapung hok tokong beruk. Orang hok tokong hok sembuh tokong ular, dia tak boleh buat tokong ular di kampung dia tu. Dia nak sembahyang kena naik bah, kena pergi situ. Kalau buat balah. Yang mana bersatu tak bersatu payah. Ya semua macam mazhab lah. Tak. Lebih-lebih lagi tokong tikus dengan tokong ular pula lagi lah. Tak. Di India kan? Tempat semua tokong tikus kan? Mewah tikus. Padi-padi ke apa? Kat main tu. Tak boleh bunuh Tuhan dia. Bahkan tokong ular. Tak boleh balah. Hidup jauh-jauh. Dia sentimen agama ni jangan. Zaman Nabi ni 360 berhala duduk sekali. Allah Ta'ala utus Nabi ni zaman yang mana kemuncak. Tiba-tiba Nabi bangun 360 berhala tak pakai belakang. Allah SWT nak buat belakang. Sedangkan setiap berhala tu, setiap tu nak mewakili semua kabilah Arab. Sebab tu kureh ngini kepala. Bahaya Muhammad main dia ni bahaya ni. Dia ajak carrier ni, dia bagi tahu, aku tahu pada kamu satu kalimah, kalau kamu terima seluruh Arab dia ajar akan tunduk pada kamu. Gapo dia boleh tanya? La ilaha illallah. Tabak celaka kamu ni. Dia faham. Mana serupu yang belakang ni? Nampak tak? Dakwah Allah Ta'ala utus Nabi. Dan Allah Ta'ala telah nak sejarah sirah telah tunjuk pada kita bagaimana sabarnya Nabi. Bukan senang ke ayah ni. Mana zaman mana Nabi diutuskan, orang syirik musyrik begitu bersatu, begitu toleransi, begitu istimewa, sempurna. Bawah dia boleh buat agama. Ni mesti ada pada semua Buddha ke Hindu ke apa, nak Kaabah tu. Nak mereka. Mana pada pandangan mereka tu Kaabah ni satu tempat yang mana boleh menyatukan seluruh Buddha, seluruh Hindu, seluruh. Jangan kita terlepas. Lepas ni rumah Allah kan? Baitullah kan? Abraham hari serai kena Allah SWT datangkan azab. Lepas ni tu orang Mekah payah 360 berhala ada di Mekah. Nak sesat lagu mana orang? Walau sya Allah ma asyrakna. Kalau benar-benar Allah SWT naklah, kita tidak akan syirik dengan Allah ni. Begitu juga tok lebar-lebar kami tak akan semua ni. Kalau Allah Taala tak suka ni. Payah nak. Duk buat kedai kopi kan tak? Berat Muhammad ni. Tak, dia jadi terbalik situasi dia tu. Dalil Allah Taala redha tak apa. Mak 360 hal boleh ada ni. Tak ada turun azab ke apa. Tu besar dalil besar tu. Sebab tu jangan guna dalil tu. Tu dalil masyarakat Mekah tu. Dalil betul ni sebab apa? Sebab kita ni jaga Kaabah. Jangan. Dia bukan dalil. Kalau kita sesak tak care Allah SWT bagi hidayah, jangan. Itu bukan dalil. Dalil tetap Quran Sunnah. Jangan. Itu dalil orang Muqaddah. Dalil orang Muqaddah. Jadi Allah SWT bagi tahu pada kita, Abrahah dia buat perancangan nak sekat, bawa tentera dia. Setiap kali dia lalu mana-mana kabilah yang cuba halal kan tak? Perang, berlaku perangnya. Tapi tak boleh lawan. Mana kabilah-kabilah yang ada kekuatan kan, mereka cuba halal. Tak biar. Cuma bila sampai hampir di Mekah. Tak. Quraisy mula-mula nak lawan Abdul Muttalib kan, tok Nabi, panggil belakang semua ni. Nak lawan. Tapi bila tengok tak boleh lawan. Tak boleh lawan, tak boleh. Tak boleh lawan. Abraham sebelum sampai di Kaabah tu berhenti satu tempat. Sebab apa? Sebab gajah tak segera. Gajah tak segera. Hala ke Kaabah tak segera. Hala ke Syam bangun lalu. Hala ke Kaabah tak segera. Hala ke sebagai alamat. Buat perjumpaan, panggil ketua-ketua Quraisy. Tak. Sebelum tu dia rapah dah. Riwayat bagi tahu. Maka bila mari Abdul Muttalib mari jumpa Abraham, kecek dengan dia dalam riwayat lah. Jadi bila tengok Abdul Muttalib tu, Raja Abraham ni tengok, sebab Abdul Muttalib dia ada haibah dia. Jadi bila tengok ni dia terkejut.
Jadi cuma bila kecek ya, tiba-tiba minta utah ya. Kecek buat utah. Orang hari semula utah aku mau ambil. Aku mari nak berubuh Kaabah kamu ni. Duk kecek hak utah apa? Dia kata utah tu tuai dia aku. Kaabah ni tuai dia. Tak, Tuhan Allah Subhanahu dia ada tuai dia. Kalau mu nak berubuh mu dengan tuai dia, buat kira. Sebab dia tak boleh nak balas, sebab dia tak boleh nak. Walau bagaimanapun hak sahihnya, Quraisy tak boleh nak lawan lah. Tak, sebab tu tak berlaku peperangan. Tak. Jadi selepas cakap dengan Abrahah tu, maka Quraisy balik ke Mekah, bagi tahu pada semua orang kosongkan. Kosongkan. Tak, tahu tak? Sebab Abrahah pun bagi tahu kami tak boleh melakukan itu pada Allah. Kami nak berabuk Kaabah ya. Nak berabuk Kaabah. Ketika itu Allah Taala bagi wa arsala alaihim tayran ababil. Kami telah hantar burung. Hantar burung. Ababil ni dia bukan burung. Ababil ni rombongan sekumpulan burung. Dia jamak bagi burung tu. Tapi tayran lah, sejenis burung. Sejenis burung Allah SWT hantar untuk hapuskan tentera bergajah ni. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang mana melempar pada mereka batu. Batu yang mana yang menyebabkan bila kena mereka terbakar. Min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadilah mereka bila kena batu tu dan dilempar oleh burung-burung tu ka'asfin ma'kul. Asfin ma'kul ni daun-daun, bekas daun yang dimakan oleh binatang ataupun najis-najis yang keluar daripada hasil makan binatang. Dia asfin ma'kul bakar. Ke asfin ma'kul ni, asfin ma'kul ni bila beri ke kambing ke makan ke daun tu sakit baki tinggal tu. Tu asfin ma'kul. Dia boleh juga dengan makna najis dia. Najis-najis binatang. Najis binatang yang sudah lumak hacur lebur tu pun asfin ma'kul juga. Asfin ma'kul tu istilah dalam bahasa Arab. Allah Taala buat perumpamaan bila kena aja orang yang kena tu dia akan jadi seperti mana asfin ma'kul. Dia macam-macam lah. Dia mendapati semua ciri-ciri. Ada yang seperti mana dia jatuh anggota, jadi anggota dia jatuh. Bila kena kan? Bila kena tangan-tangan jadi jatuh. Jadi jatuh. Jari-jari jadi jatuh. Kena batu tu. Jatuh tu seperti mana kena makan. Jadi tubuh-tubuh manusia yang kena batu tu tinggal separuh ataupun hacur lebu tu hacur jadi lumak belakang. Seperti mana asfin ma'kul, seperti mana Allah Taala gambar. Itu keadaan mereka. Dan ni Allah Taala ancam Quraisy. Allah Taala bagi tahu pada Quraisy dalam masa yang sama. Hadirin hadirat, Allah nak tunjuk kudrat dia. Setakat nak hapus tentera bergajah tu yang hebat, yang mana semua orang Arab tak boleh nak halal tu pada atas burung ni. Hatta makhluk kecil. Hatta makhluk tayran ni burung yang kecil biasa. Kalau burung lain dia panggil gelain dah, nasran. Tayran ni biasanya burung yang mana yang kecil-kecil. Tapi rombongan yang banyak mari. Sebab tu orang tak tahu burung apa dia. Dia mungkin boleh campur macam-macam burung. Burung kecil Allah Taala boleh guna. Dia tak ada burung khusus. Tak. Jadi Allah SWT datang ke burung, tiba-tiba mari ramai-ramai tu lontar ke batu tu, habis. Yang lari-lari, tapi bukan semua kena. Hok lari-lari, hok selamat-selamat. Sebab tujuan aja untuk sekat ni. Sebab tu dia Allah Taala gambarkan asfin ma'kul. Asfin ma'kul maknanya bukan semua kena juga. Bukan semua kena juga. Tapi Abrahah kena lah. Abrahah termasuk yang mati. Tak, kerana kena batu tu. Jadi ini Allah SWT bagi tahu pada Quraisy. Bukankah kamu tahu wahai Quraisy apa yang telah Allah Taala buat pada ashab, pada tentera bergajah? Kerana kamu nak halal Baitullah. Dan ni Rasulullah. Muhammad ni Rasulullah, utusan Allah. Kamu pun perkara yang sama boleh berlaku pada kamu. Kerana kamu menghalau orang daripada beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala guna sejarah bagi tahu pada Quraisy, bagi tahu pada orang Mekah. Tak. Sebab tu ni yang menyebabkan mereka jadi takut juga ke Nabi. Tak berani juga. Hujah Nabi, kekuatan ya wahyu yang Allah Taala turunkan sampai kepada mereka menyebabkan mereka terkesan, takut. Tapi kerana kedegilan mereka, mereka tak sebut iman.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Allah SWT tunjuk kudrat dia bila nak datangkan bantuan ke macam-macam Allah Taala boleh guna. Cuba tengok. Tak. Cuba tengok. Guna burung. Sebab tu kita tak perlu fikir sangat tentang bagaimana nak hapuskan musuh. Tak perlu. Allah Taala ada wala ya'lamu junudahu illahu. Tidak ada yang mengetahui tentera Allah melainkan dia. Sebab tu kita tidak ditaklifkan fikir cara. Kita hanya ditaklifkan fikir bagaimana untuk sempurnakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi ni Nabi tunjuk pada kita usaha Nabi bagaimana untuk ubah orang Mekah ni. Surah seterusnya suratul Falaq. Surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Selepas Al-Falaq suratul Nas. Suratul Nas. Ini Allah SWT ajar Nabi. Nabi sebab Nabi duduk di Mekah, dikelilingi oleh semua orang syirik dengan Allah SWT. Macam-macam. Orang yang ada terlibat dengan sihir, dengan macam-macam. Tak. Orang syirik dengan Allah. Jadi macam-macam nak ganggu Nabi. Jadi ni Allah SWT bagi jaminan. Ni insurans kita ni. Ni insurans Nabi. Keselamatan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah a'udzu birabbil falaq. Aku minta lindung dengan Rabbil Falaq ni. Ni jelas tentang Allah dia. Rabbul Falaq. Rabbul Falaq. Pencipta pemelihara Al-Falaq. Al-Falaq ni apa dia? Konun, sistem, kejadian Al-Falaq. Allah Taala jadikan semua manusia ke semua kejadian sistem dia Al-Falaq. Al-Falaq ni apa dia? Insyiqaq wal imbithaq. Insyiqaq thumma imbithaq. Tu asas dia. Mana terbuka kemudian keluar. Surah kau suratul Fajar kan? Innallaha falikul isbah. Innallah falikul isbah. Allah Taala berkenal Allah ni apa dia? Falikul isbah. Ni qanun falak. Falikul isbah. Yang subuh kan? Suasana subuh fajar sadiq ini lagu mana? Dia gelap mu, asal gelap ada. Mari cahaya. Cahaya dia memecah kegelapan ke dia mengeluar cahaya. Tu qanun falak. Dia Allah lah falikul isbah. Allah lah yang mengeluarkan waktu fajar, waktu subuh, cahaya tu. Ini qanun dia. Innallaha falikul habbi wan nawa. Allah lah pencipta habbi wan nawa. Hab mana biji-biji, benih-benih. Tak. Bila kita tanam ke tak? Tanah merekah, maka keluar tunas. Tu qanun kejadian. Qanun kejadian. Kita begitu juga. Kita ke? Air mani ke? Tak. Dia mengeluar ke? Dia ada kejadian manusia sendiri. Kejadian cahaya. Semua Allah Taala bagi tahu dia. Katakan a'udzu birabbil falaq. Aku minta lindung dengan pencipta pemelihara qanun al-falaq. Ni dia. Mana Allah Taala jadikan semua makhluk dengan qanun. Mana bila kita minta lindung dengan Allah SWT, minta lindung dengan Allah yang mana yang pegang kendali semua kejadian. Min syarri ma khalaq, daripada segala kejahatan yang Allah SWT jadikan. Segala kejahatan yang Allah SWT jadikan. Kita minta lindung daripada Allah SWT. Dia, segala kejahatan kan, segala keburukan Allah SWT yang jadikan. Allah SWT jadi. Baik dan buruk kan daripada Allah SWT. Cuma nisbah kita baik buruk tu bagi Allah SWT baik belaka. Tak. Bagi kesempurnaan kejadian Allah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kisah Nabi Yusuf kan? Nabi Yusuf adik-beradik dia jual dia. Buruk bagi Yaqub alaihi salam. Tak. Baik bagi adik-beradik dia. Secara zahir. Tapi hakikat kalau kita tengok ke tak? Itulah cara Allah SWT tamkin Nabi Yusuf. Nak jadi menteri keuangan Mesir tu. Tak. Dia kena proses tu lah. Siapa dia beli menteri keuangan beli? Besar dalam rumah menteri dah. Sudah biasa dah dengar transaksi. Tak, tentang ekonomi ni biasa dah. Dia ada. Dia baik. Baik. Tapi bagi kita tengok persepsi kan. Sebab tu Allah Taala bagi tahu dalam Quran berkali-kali. Tak.
Kadang-kadang buruk bagi kamu sebenarnya baik untuk kamu, untuk pahala kita. Dia begitu. Walau bagaimanapun Allah SWT ajar Nabi, minta berlindung dengan dia daripada dia belakang, daripada segala kejahatan, segala keburukan yang Allah tak nak jadikan. Sebab apa? Kendali itu Allah yang kontrol. Sebab dia Rabb. Sebab tu dia bagi tahu Rabb tu. Rabb ni yang mana kontrol. Kontrol konun kejadian dan kontrol yang mana semua kejahatan. Dia belakang. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Daripada kejahatan malam. Bila masuk waktu malam. Ni panjang lebar puasa bicara ke tak? Tak. Walau bagaimanapun secara umum tak? Khususnya tadi umum daripada semua kejahatan, khususnya daripada kejahatan malam ataupun yang tersembunyi. Sebab malam ni kan tak nampak sifat dia kan. Mana kejahatan yang tersembunyi. Bila berlaku kejahatan tu, minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebut ghasik ni malam lah. Waktu malam semua sepakat ghasik. Ghasik ni malam. Dan malam juga simbol bagi kita zulumat. Zulumat ni kan semua kejahatan. Kejahatan apa ada? Kejahilan, syirik, semua kejahatan, bid'ah, semua. Minta lindung belakang. Tengok sebab tu sempurna. Dari semua. Min syarri ghasiqin idza waqab. Waqaba ni makna dakhala. Tapi waqaba ni masuk pada waktu malam. Dakhala umum masuk ya. Waqaba ni khusus pada waktu malam, masuk dalam kegelapan. Bila masuk waktu malam, atau bila datang kegelapan, atau bila datang kejahilan, atau bila datang zulumat, semua minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Quran dia kemah. Minta lindung daripada Allah semua, daripada semua kejahatan secara umum, lebih-lebih lagi daripada semua kegelapan, kejahilan ke, syirik ke, zulumat ke, semua tu minta lindung belakang. Jangan kita tak tahu kan? Kita bukan berhadapan dengan keadaan-keadaan. Bahkan minta semua kejahatan yang ada pada semua perkara, semua keadaan, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan daripada kejahatan ahli sihir bila dia meniupkan sihir-sihir dia. Ini biasa terjemah. Tapi sebenarnya an-naffas ni kita apa? An-naffas ni apa? Kita tiup, isyarat tiup ya. Bila kita nak tidur malam ke tak? Di antara adab tidur ke tak? Kita baca qul huwallah, kemudian kita isyarat ludah. Tu nafas. Nafas. Dia ahli sihir pun dia ada sebab tu kot. Dia guna air liur dia. Mana nafas ni mana bila kuat kat siapa tu air liur lah. Dia cium dalam air dia ke, dalam apa dia baca ke. Tak. Apa nafasnya begitu. Sebab tu kebanyakan mufassir dia jadikan asah ayat ni mereka itlak pada ahli sihir. Sebenarnya dia lebih umum lagi. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. An-naffasa ni bisikan-bisikan yang kuat kan kata tu air bisikan-bisikan ahli sihir. Tapi sebenarnya kalau kita gunakan secara umum lagi, dia tak perlu kaitkan mana ahli sihir itu termasuk jugalah. Fil 'uqad ni maknanya simpulan-simpulan tali itu yang dikata. Sebenarnya 'uqad dia sebenarnya bukan semata-mata simpulan tali. Ajib. Al-umur muaqqadah dalam bahasa Arab kan, perkara-perkara yang sukar. Al-aqdu ni, al-uqad ni dia juga dengan makna benda-benda yang susah. Tambah-tambah lagi bila ada fi ke tak? Lagi kita sebenarnya kita boleh terjemah Allah SWT suruh kita minta lindung daripada min syarrin naffatsati fil uqad ni, daripada kejahatan bisikan-bisikan yang mana untuk menambahkan kesusahan dalam kehidupan kita ni. Manusia kan kalau kita perhati keadaan dia, sama ada dia diberi nikmat ataupun dia diberi musibah, ujian hidup kita ni, sama ada kita ni boleh nikmat ataupun boleh musibah. Terkadang sama ada kita dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Ini ya manusia ni, senang ke susah. Ini orang susah ni. Kita minta lindung daripada Allah SWT. Ketika mana kita susah, jangan ada orang datang ke bisikan-bisikan untuk menambahkan kesusahan kita. Itu lebih umum lagi. Sama ada kita susah,
Tak. Orang sihir. Kau susah kita. Kita dah susah dah. Dia bagi idea-idea pula. Buat gini begini. Menambahkan kesusahan kita. Kita minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pendapat dia, nafas ni pendapat dia, buah fikiran dia, cadangan dia, gapo-gapo dia yang mari jumpa kita ni ketika mana kita berada dalam situasi kesusahan. Kita minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya janganlah ketika mana kita susah datangnya bisikan-bisikan sama ada daripada syaitan ke, was-was kepada kita ke, ataupun daripada saing-saing kita ke, cadangan-cadangan dia tu menambahkan kita jadi susah. Allah Taala ajar Nabi supaya minta lindung. Jadi bukan semata-mata ahli sihir. Sebab ahli sihir tadi ayat selepas dia boleh min syarri hasidin. Bila orang berdeki, biasa berdeki tu baru guna ahli sihir. Ni Allah Taala nak bagi tahu ketika mana kita susah. Apa dia deki orang susah ke tak susah? Tapi bahaya orang dah susah ni, dah dia susah, mari orang ambil kesempatan di atas kesusahan dia tu, menyebabkan dia tambah susah. Ni. Jadi Allah SWT ajar, baru dia sempurna. Dengan wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri, minta lindung daripada Allah SWT daripada kejahatan orang yang berdeki bila dia berdeki. Biasanya bila berdeki ni, bila kita senang, bila satu orang itu senang ataupun dapat kelebihan apa-apa. Dapat kelebihan apa-apa, maka ada deki. Tadi dalam keadaan susah. Dalam keadaan susah pun kita minta lindung daripada Allah SWT supaya jangan ada ketika mana kita susah datangnya bisikan-bisikan daripada iblis ke, daripada saing-saing ke, daripada siapa-siapa ke, bagi cadangan yang mana menyebabkan kita bertambah susah. Wa min syarri hasidin idza hasad, minta lindung daripada Allah SWT bila kita diberi nikmat daripada kita ni didengki oleh orang yang dengki. Jadi semua ni cukup sempurna. Allah SWT ajar pada kita, ajar pada Nabi, sebab tu Nabi tak tinggal. Katakanlah a'udzu bi rabbil falaq, aku minta lindung daripada Rabb, pemilik Tuhan yang mana semua sistem kejadian ni dalam genggaman dia. Dia minta lindung daripada dia daripada kejahatan yang keburukan yang dia yang cipta. Dia minta lindung daripada semua kegelapan, kejahilan, kegelapan syirik, semua kegelapan. Dia dah berlaku. Dia minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kejahatan, bisikan-bisikan ketika mana kita berada dalam kesusahan. Dia minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada deki ketika mana kita dalam keadaan senang. Jadi sempurna. Bila kita perhati gitu kan tak? Jadi wa min syarrin nafas bukan semata-mata ahli sihir. Tak. Ahli sihir itu masuk dalam itu juga. Tapi lebih umum lagi, tak, supaya kita dapat gandingkan dengan ketika mana orang deki ni bila kita senang, bila kita dapat sesuatu. Jadi waktu pun kita minta lindung. Ketika susah pun kita kena minta lindung juga. Kita dah susah dah, dia mari pula bagi idea pula, kau susah kita pula. Jadi tempat mana kita nak bergantung lagi? Masa dalam senang pun Allah tempat bergantung kita, masa dalam susah pun Allah juga tempat bergantung kita. Tu. Maka ni kita lebih perhati gitu. Dan ini yang dibahas oleh Syekh Bassam Jarrar, seorang alim dalam Quran di Palestin. Surah seterusnya surah An-Nas. Surah An-Nas. Surah Al-Falaq dengan Nas sekali turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila diturunkan surah ini Nabi baca selalu. Dan Nabi ajar para sahabat kan bila nak tidur kan baca qul huwallah tu. Isyarat sujud, isyarat tiup, kemudian sapu pada seluruh tubuh supaya dapat lindung kita daripada segala musibah. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, a'udzu aku minta lindung daripada rabbin nas. Ajib. Ini akhir Quran. Allah Taala letak. Tapi masa turun tu di antara surah yang awal jugalah. Qul a'udzu birabbin nas. Mula-mula Quran alhamdulillahi rabbil alamin. Ni takkid lah. Ni khusus lagi. Mula-mula Quran alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, dia yang tadbir seluruh hal manusia. Sini akhir sekali bagi tahu pada kita, dia Rabbun Nas. Manusia ni Allah juga kontrol. Jangan takutlah. Jangan takut. Qul a'udzu birabbin nas. Dia surah yang disunatkan baca setiap kali lepas semaya kan tak? Terutama pagi dan petang kan? Maghrib dengan subuh. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil nas. Baca. Ni pun bukan saja-saja. Tak. Baca qul huwallah, qul a'udzu birabbil nas. Ini pelindung kita. Qul huwallah isyarat ikut hanya Allah.
Sebab Qul Huwallah, surah Ikhlas ni dia hanya ikrar. Dia tak ada dalil surah ni. Surah ni semua ikrar belaka. Allah Ta'ala suruh kita percaya gitu. Qul kata wallahu ahad, ha, Allahus samad, ha, lam yalid, ha, wa lam yulad. Dia tak ada dalil kan? Jadi ikrar, dia takrir supaya masuk dalam hati kita. Mana soalan ikut Allah. Tak perlu dalil ke apa, ikut Allah dah. Ikut wahyu sudah. Lepas tu kalau ikut wahyu kan bahaya kan. Mungkin orang buat gini kan, gini tak? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri Allah belaka lindung. Akhir sekali qul a'udzu birabbin nas. Jangan ikut manusia. Minta lindung dengan Allah, pemilik manusia. Jangan kita sakak manusia. Orang sakak manusia. Dia sakak. Kerana manusia dia jadi gini, kerana gini. Tak. Jadi mana Khalid bin Walid kan? Orang tanya bawa masjid sedang lewat. Kerana manusia. Ra'aitul nas, ra'aitul rijal kal jibal. Aku pandai tokoh-tokoh menetai Nabi di Mekah tu seperti gunung. Baik. Nasib baik tak mati. Tak, nasib baik tak mati di Badar, tak mati di Uhud. Manusia ni jangan. Batu Allah SWT ajar pada kita ni. Tanya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, pemilik manusia Allah. Jangan takut. Dia tak boleh buat apa? Ilahin nas. Ilah manusia. Baru keluar perkataan ilah dalam panjang surah yang kita baca ni. Ilahin nas. Ilahin nas. Tempat bergantung yang sebenar-benar ilah manusia ni, pemilik manusia ni Allah belaka. Min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan waswas. Al-khannas. Al-khannas ni kita fala uqsimu bil khunnas. Bitta. Al-khannas sebab tu dia jenis sifat yang mana? Berkelik kan? Sekejap ada, sekejap tak ada. Sekejap ada, sekejap tak ada. Itu al-khannas. Sejak ada, sejak tak ada. Itu sifat Allah Ta'ala bagi daripada kejahatan waswas al-khannas. Waswas ni dia mari gitu. Dia marilah gini. Lepas tu dia hilang pula. Dia mari pula. Dia mari. Dia tak molek ke fikrah-fikrah tak molek ke apa-apa. Dia mari. Jadi kita minta lindung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia bukan mari semua gitu. Dia mari pula. Kalau kena pula situasi kita lagu mana? Kita duduk dalam keadaan lagu mana? Sudah. Itu bahaya. Setan ke datang ke bisikan ni kadang-kadang lagu tu. Bila kita jauh dengan Allah lah, bila kita jauh daripada malaikat, maka yang berdapat dengan kita ni setan. Dan setan ni akan datang ke lontar ke was-was ni kadang gini. Ataupun al-khannas ni manusia boleh juga. Sebab Allah Ta'ala lepas ni manusia dan jin. Sayang-sayang tak molek, sayang-sayang jenis setan ni dia mari tiga-tiga. Tanya kita sumak dia mari. Begini habis. Jadi minta lindung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin syarril waswasil khannas. Al-khannas. Bukan yang sembunyi semua khannas ni. Khannas di sifat dia ada. Kadang-kadang tak ada, kadang-kadang ada. Kadang-kadang tak ada, kadang-kadang ada. Dan dia mari mengikut situasi kita. Situasi kita, keadaan Allah Ta'ala uji kita. Alladhi waswisu fi sudun, yang mana datang kebisikkan pada dada-dada manusia. Dikatakan minal jinnati wan nas, daripada jin dan juga manusia. Jin dan juga manusia. Jin pun ada bisikan-bisikan dia seperti mana malaikat-malaikat ada bisikan dia. Bila jin mari bisikan, bila malaikat jauh. Sebab tu Nabi SAW supaya kita ni dilindung daripada bisikan syaitan ni, targhib supaya wudu, ambil wudu, amalan-amalan kan tak? Kebersihan, wangi tak? La yuhafizul wudu illa al-mu'min. Tidak jaga wudu malaikat orang mukmin. Nabi buat. Tak, bila kita ada wudu malaikat mari. Malaikat mari. Sifat-sifat malaikat. Supaya baik malaikat, bila malaikat ada syaitan jauh. Jadi bisikan-bisikan molek yang akan datang pada kita. Bisikan molek. Cuma ada syaitan di kalangan manusia lah. Di kalangan manusia. Itu pun dia tengok keadaan kita. Tengok keadaan kita. Jadi surah seterusnya Suratul Ikhlas. Surah Ikhlas. Surah Ikhlas ni bila Quraisy mari tanya, bila orang Mekah tanya Nabi, wahai Muhammad, Tuhan kamu ni keturunan mana? Unsub Rabbak. Tak. Tuhan kamu ni jenis keturunan mana ni? Sebab apa? Sebab dalam kepala penuh dengan syirik kan. Jadi soalan dia tu begitu. Soalan dia. Berapa kali Allah pemilik Kaabah ni. Tak. Jadi Allah SWT suruh Nabi, Qul huwallahu. Allah ni Esa. Allah Ahad.
Ahad ni tidak ada standing dengan dia. Al-Mutafarrid, yang tersendiri pada zat dia, pada sifat dia. Itu Ahad. Tak. Allahus Samad, takrir belakang ni. Mana takrir, mana Allah Taala suruh kita terima hak gini. Allah ni siapa dia? As-Samad. Siapa dia Allah ni? Allah Ahad. Allah As-Samad. As-Samad. As-Samad ni apa dia? Tak berhajat pada siapa-siapa, dia semua yang berhajat pada dia. Semua makhluk berhajat pada dia. As-Samad. Ini sifat Samad. Dia tak berhajat pada siapa-siapa. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak, dia tidak diperanakkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada standing dengan dia. Tidak mungkin bagi dia kufu. Tidak mungkin bagi Allah semua, mustahil bagi Allah ni kufu. Kufu ni apa dia? Setara. Siapa-siapa pun tak ada. Ayat lain, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Tak ada. Ni Allah. Ni sifat Allah. Cerita tentang Allah Subhanahu wa taala. Surah seterusnya surah An-Najm. Jauh sikit. Surah An-Najm. Muka surat 52 ni, 520 ni, surah An-Najm. Surah An-Najm. Surah An-Najm mula kritik surah yang ke berapa ni? Surah ke-23 mula kritik apa dah? Kritik berhala. Mula datang kritik berhala. Surah An-Najm. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taala bersumpah, "Wan najmi idza hawa." Demi bintang bila dia gugur, bila dia terbenam. Hawa ni jatuh. Hawa. Ini pun ajib ni. Allah SWT bersumpah. Wan najmi, kita baca, wan najmi idza hawa. Demi bintang bila dia bergugur, bila dia gugur, jatuh. Ma dhalla sahibukum. Teman kamu ni, Muhammad ni, bawa teman kamu sahibukum ni. Sebab Nabi duduk lama di Mekah kan? Dah 40 tahun duduk di Mekah. 40 tahun duduk di Mekah. Bukan kamu tak kenal dia, kamu kenal dia. Allah Taala bersumpah demi bintang yang gugur. Ma dhalla sahibukum. Teman kamu ni tak sesat, tidak salah. Dhalla ni sesat tidak sengaja. Dhalla tidak sengaja, tersesatlah. Teman kamu ni tidak tersesat, mana tidak, bukan dengan sengaja. Wa ma ghawa, dia juga bukan sesat dengan sengaja. Sengaja pun tak sengaja pun tak. Dia tak sesat. Allah Taala nak bagi tahu. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Bawa dok tuduh Nabi sesat ni. Dok tuduh ni keadaan Nabi SAW bila Nabi Allah SWT utus dia. Jadi Allah Taala nafikan. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Dia lepas tu dia kecek tu, wa ma yantiqu anil hawa. Dia tidak kecek melainkan dia tidak kecek daripada hawa dia. Wa ma yantiqu anil hawa. Wa ma yantiqu, dia tidaklah yang keluar daripada mulut dia. Nataqa ni bukan kecek sebenarnya, tapi kita kecek lah. Mujarrad khurujus saut, mana keluar suara ya. Mana nak ayat takkid. Tidak keluar daripada mulut Nabi melainkan daripada, bukan daripada hawa nafsu. In huwa, dia tidak lain melainkan wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan kepada dia. Wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan. Berapa Allah Taala guna bintang wan najmi idza hawa. Kita kena ingat ni zaman Nabi diutuskan ni kan, musafir kan, bintang lah sebagai arah dia kan. Orang-orang dulu kan, ilmu bintang ni kena mahal lah nak musafir. Tak, sebagai arah perjalanan. Maknanya kalau tahu
kedudukan bitter tu, maka mereka tidak akan sesak dalam perjalanan mereka tengah malam. Sebab orang dulu dia bila musafir dia jalan tengah malam, dia tak jalan tengah hari, panas tengah hari. Tak, dia jalan waktu malam. Unta-unta ni jalan pada waktu malam. Jadi mereka berpandukan bitter. Jadi Allah Taala bersumpah demi bitter yang sebagai petunjuk tu, yang kamu buat dia sebagai petunjuk tu. Bitter tu walaupun dia kamu anggap sebagai petunjuk, dia pun boleh jatuh. Dia boleh jatuh. Dia akan jatuh. Mana siapa satu masa nanti dia tidak akan jadi petunjuk yang kamu dak agung tu. Tapi Muhammad ni, ma dalla sahibukum ma, hak ni tak akan sesat. Hak ni tak akan jatuh. Sebab dia kena ganding Nabi dengan bitan. Nabi lebih lagi. Allah nak lagi. Sebab tu ganding dengan bitan. Bitan ni yang kamu anggap wahai orang Mekah sebagai petunjuk. Dia satu hari dia boleh jatuh. Dia jatuh tak ada, tak hilang sebagai petunjuk. Tapi teman kamu ni yang bersama dengan kamu ni, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Dia tidak tersesat, dia tidak kesesat. Ya, takkid Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab dia tidak bercakap daripada hawa dia. Apa yang dia bercakap daripada wahyu, yang diwahyukan kepada dia. Siapa dia datangkan wahyu pada dia tu? Allamahu syadid. Tok guru dia siapa dia? Allamahu syadidul quwa. Ni dalam surah apa dia? At-Takwir. Tentang Jibril alaihissalam. Detailkan lagi. Tak. Yang ajar dia siapa dia? Syadidul quwa. Dalam Takwir, dhi quwwatin inda dhil arsy makin. Tak. Allah sebut innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwah. Itu Jibril alaihissalam. Seorang utusan yang sangat mulia Jibril ni. Yang sangat kuat. Sini Allah Taala bagi tahu yang ajar dia, yang bagi wahyu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni siapa dia? Syadidul quwa. Yang sangat kuat, yang sangat hebat. Dzu mirrah pun kuat juga. Dzu mirratin fastawa. Dzu mirratin fastawa. Dzu mirrah yang sangat kuat, yang sangat mirrah ni dari sudut itqan. Dia sudut tadi dia sudut kuat, dia sudut jasad. Mirrah dia sudut ilmu dia ni mantap kemah. Alih nak tak dzu mirratin fastawa. Bila diajar Nabi SAW sempurna. Orang lagu ni sempurna. Mana kalau dia je sebagai tok guru sempurna, tak nak tak dah. Dia ni seorang yang kuat lagi, kuat dari sudut pihak, lepas tu kuat dari sudut ilmu. Sempurna. Boleh tok guru lagu ni. Dan inilah tok guru Nabi SAW. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Dia ajar dia cukup sempurna. Wa huwa bil ufuqil ala. Dia ni duduk di, Nabi pernah lihat dia di ufuk al-ala, di ufuk yang tinggi, berada di ufuk yang tinggi. Summa dana fatadalla. Kemudian dia hampir. Allah ni gambaran yang Allah Taala cerita pada kita bagaimana permulaan Jibril dan akhir Jibril dengan Nabi. Permulaan Nabi lihat Jibril di ufuk. Nabi takut kan? Nabi takut. Lihat Jibril sebenar lah. Jibril kada lagi wahirat. Jibril menyerupai orang manusia. Ketika mana di langit tu. Tak memenuhi timur dan barat. Ha tu. Akhir sekali summa dana fatadalla. Kemudian dia hampir. Sehampir-hampirnya. Summa dana dia menghampiri Nabi fatadalla. Sehampir-hampirnya. Turun dia tu. Fakana qaba qausaini aw adna. Maka hampir dia ni tasbih. Hampir kan seperti mana qaba qausain. Qausain ni apa dia? Panah. Qaba ni panah kan, kita pegang panah dia ada tali dah. Pak megang tu atas batal tu qaba tu. Qaba atas qaba bawah. Lagu mana? Kayu panah pegang tu dia panggil tempat pegang. Qaba tu tak, lepas tu tak tali dah. Mana sehampir setara tu Nabi SAW dengan Jibril ataupun hampir lagi. Lalu fa'auha ila abdihi ma'ha. Lalu Allah Ta'ala wahyukan kepada hamba dia apa yang Allah Ta'ala nak wahyukan. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Allah Ta'ala bagi tahu ma kadzabal fuad ma ra'a. Hati Nabi SAW daripada hati, bukan setakat nafi mata. Mana lihat Jibril tu sampai meresap. Dengan sungguh-sungguh Allah Ta'ala ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati Nabi tidak mendustai apa yang dia lihat.
Apa yang dia lihat. Mana sungguh dia lihat. Afatumarunahu ala ma yara? Adakah kamu nak ragu-ragu berkenaan apa yang dia lihat? Kamu tu tak tahu. Tak, kamu tak lihat. Kamu pula bagi isyarat. Dan Nabi SAW lihat dengan mata hati dia sekali. Bukan dengan mata lendai. Lihat dengan mata lendai dia sekali. Dengan penuh perasaan ayat. Duduk dengan Jibril. Nabi SAW begitu tawajuh. Tak, begitu beradab dengan Nabi SAW, dengan Jibril AS. Begitu sekali Allah Ta'ala gambarkan. Kamu nak ragu? Itu keadaan Nabi SAW bila beradab dengan Jibril. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan sesungguhnya dia telah lihat. Tak, dia telah lihat ketika mana waktu lain inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa, mana di sidratil muntaha tu ada tempat syurga ni di sidratil muntaha. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha, ketika mana sidratul muntaha ni ditutupi dengan apa? Bila sahabat tanya Nabi Rasul bila baca ayat ni kan, ditutupi dengan apa? Nabi kata ditutupi dengan cahaya, dengan berbagai warna. Nabi tak nak gambar kan? Tak. Ditutupi dengan cahaya dan dengan pelbagai warna. Dan itu kemuncak hak malaikat. Boleh siapa. Dan ni langit ketujuh. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha. Dan pandangan Nabi tidak terpesong. Nabi begitu tawajuh bila berada di situ, bila jumpa dengan Jibril AS. Wa ma tagha, begitu juga tidak melampau. Wa laqad ra'a min ayat, sesungguhnya Nabi telah lihat daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah yang sangat besar. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Lepas tu kamu perhati, kalau kamu duk sembah tu Lat wal Uzza tu. Al-Lat wal Uzza. Al-Lat Uzza ni Tuhan yang disembah kan oleh Quraisy. Lat ni di Taif, Uzza di Mekah ni. Okey dia. Batu nama pak saudara Nabi kan nama Abdul Uzza. Tak. Apa ra'aitumul Lat? Lat ni batu sebenarnya. Semua batu tu dimuliakan kerana ada orang soleh. Lat. Orang soleh yang mana suka buat kebaikan, tolong orang buat haji, bagi minum, bagi apa. Bila dia mati, macam-macam cerita dia buat, dia katakan dia masuk dalam batu tu. Maka batu tu disembah. Semudah tu. Dia kerja dia lagu tu, orang syirik, orang kena penyakit syirik. Tak. Dan dia sebab apa? Dia pelaporkan oleh Amr bin Luhai jasa dia. Tak. Dia reka cerita. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manat ats-tsalitsata al-ukhra. Begitu juga Manat ats-tsalitsata al-ukhra. Manat itu mana berhala yang disembah di sekitar Arab. Dan dikatakan di Madinah, inilah berhala yang disembah. Cuma kalau Quraisy, kalau dia sembah Uzza lah. Tak. Quraisy ini dia ada penempatan di Mekah dan juga di Taif. Allah Taala bagi alakumuz zakaru wa lahul unsa. Allah Taala kritik bukan nak membezakan gender, tidak. Nak rayak teruknya cara pemikiran orang syirik. Orang yang kena penyakit syirik ni jadi tak betul. Tak. Mereka dari sudut mereka tak ada anak perempuan. Tak, bila anak perempuan merasa terhina. Tapi bagi Allah alakumuz zakar wa lahul unsa. Bagi kamu anak jantan, bagi Allah kamu nisbahkan anak tina. Gapo dia? Malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat ni anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara akidah sembahan orang Mekah ni. Yang mereka mohon pertolongan dengan malaikat-malaikat. Mereka katakan malaikat-malaikat ni anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Tilka idzan qismatun, itu pembahagian yang tidak adil. Sebenarnya in hiya illa, sebenarnya tidak lain melainkan nama-nama yang kamu namakan kamu dan juga tok debar kamu. Ma anzalallahu biha min sultan, yang mana Allah Taala tidak pernah turunkan sebagai dalil bukti. Ada. Rakaat kamu semata-mata. Mula baru kritik. Ni lepas tu surah ni kan panah. Orang panah. Ini keadaan Nabi baca surah ni. Nabi baca wahyu. Nabi tak boleh buat apa, Nabi tak boleh nak kritik. Tapi baca wahyu. Bila baca kan panah, gelisah.
In tattabi'u, lepas tu kamu buat ni, amalan-amalan kamu buat ni, nisbah-nisbah gitu gini ni, macam-macam ada protokol dia, banyak protokol dia. Tak, yang mana Allah Taala predikasikan dalam surah Al-An'am. Tak, kesesatan orang Mekah ni, musyrikin Mekah. In yattabi'una illa dhann, kamu tidak ikut melainkan sangkaan semata-mata. Semua tak ada dalil, semua sangkaan. Wa ma tahwal anfus, dan juga nafsu kamu enggak pandai molek. Nafsu, berdasarkan nafsu semata-mata. Walaqad ja'ahum, sesungguhnya telah datang pada kamu sekarang ni daripada Tuhan kamu al-huda, petunjuk, yakni Quran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Am lil insani ma tamanna, ni ajib Allah Taala kritik. Adakah ada ruang bagi manusia untuk bina hubungan dengan Allah dan untuk selamat akhirat berdasarkan khayalan dia? Ni Allah Taala tanya. Sebab apa? Sebab semua nisbah-nisbah agama mereka belakang tu. Khayalan belakang. Sebab Allah tanya, adakah ada ruang bagi manusia untuk bina hubungan dengan Allah dan juga untuk selamat di akhirat berdasarkan khayalan-khayalan dia? Berdasarkan cita-cita dia saja? Oleh kerana dia bercita-cita lagu ni, maka dia usaha atas cita-cita dia, benda tu tak ada dalil, maka dia jadikan pegangnya tu. Yang Allah Taala kritik. Orang ni marah ni, orang Mekah marah ni. Ni kalau kita kata kau semua selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia khayalan dia ya. Sangkaan dia, betul Allah Taala, amlil insani ma tamanna. Adakah bagi manusia ni ada ruang untuk dia bina hubungan dengan Allah berdasarkan khayalan dia? Tak ada kan. Sebab tu wahyu. Sebab tu kita nak bina hubungan dengan Allah dengan wahyu ya. Wahyu ni ada kekuatan. Orang lain tak ada. Orang lain kekuatan syaitan, kekuatan iblis. Dia tidak ada kekuatan sebenarnya. Sebab tu semua amalan. Sebab tu kena cek amalan kita ni berdasarkan wahyu ataupun tidak. Berdasarkan wahyu ataupun tidak. Dia kalau berdasarkan wahyu, seperti mana kita bercakap kemarin, wahyu ni ada kekuatan. Tak, semua amalan yang ada kaitan dengan wahyu di sebalik amalan itu kekuatan ada. Mari kita sudah bercakap bagaimana orang dalam tiga orang ni terkurung dalam gua tu. Dia dapat selamat dengan apa? Amalan buat baik pada ibu bapa, menahan diri daripada maksiat. Tak, sedekah dia tu, pada pekerja dia tu, dengan dia beli kambing tu. Semua ada kekuatan. Semua. Tapi asas dia kena ada hubungan dengan wahyu. Hubungan dengan wahyu. Amalan itu mari berdasarkan daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab di sebalik amalan berdasarkan wahyu ni ada kudrat Allah. Tak. Ada kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak ni sakit. Ni Allah Taala amlil insan ma tamanna. Falillahil akhiratu wal ula. Sedangkan milik Allah belaka. Akhirat pun milik Allah. Yang menaik tinggi guru akhirat. Allah. Dunia begitu wal ula. Begitu kat dunia. Wa kam min malakin, tengok ni bahasa ni. Wa kam min, berapa banyak malaikat Allah Taala bagi tahu. Fis samawat, di langit-langit, la tughni syafa'atuhum syai'a. Mereka tak boleh bagi syafaat sedikit pun. Malaikat-malaikat Allah Taala nafi. Illa, kecuali min ba'di an ya'dhana, kecuali selepas Allah Taala bagi izin. Tu pun liman yasha' wa yarda, kepada siapa yang Allah Taala kehendaki dia supaya Allah Taala redha. Orang Mekah duk dakwa, dia duk suruh lama dah malaikat ni. Tak, dia duk suruh lama. Cakap malaikat ni, kita duk bina lama dah hubungan dengan dia. Cakap dia tak siap kita. Itu dia bina perasaan dia gitu. Oh ni bahaya kan. Seperti mana orang terlibat dengan syirik sekarang kan tak? Bila kita dakwah dia, bila kita ajak dia, bila kita terang tak Islam kan tak? Bila dia masuk Islam kan tak? Mak dia sedih kan? Kita pun sedih juga serah. Kita pula jadi itu. Mak bila masuk Islam kan dia pisah dengan mak dia kata siapa hati yang gini. Tak. Ajib. Ini yang berlaku pada orang Mekah ni. Yang ini hok soleh-soleh ni, dia bina hubungan dengan malaikat ni. Dakwah dia. Malaikat pun tak tahu. Tepuk sebelah tangan seperti mana Kristian dengan Nabi Isa. Nabi Isa tak tahu. Dengan Nabi Uzair, suruh Nabi Uzair, hok dewa-dewa ni semua dia tepuk sendiri. Tapi dah sekian lama dah dia mengabdikan diri, dia mengharapkan sesuatu daripada apa yang dia abdikan, boleh tolong dia sikit sebanyak. Sebab tu Allah Taala gambarkan di akhirat kan, bila dibangkitkan mereka cari mana ni. Sebab dia ikhlas sungguh. Tiba-tiba tak ada kan. Tak ada. Sebab tu Allah Taala kata, adakah ada ruang bagi manusia untuk dia bina hubungan dengan Allah berdasarkan khayalan dia? Tak ada ruang. Sebab apa? Milik Allah belaka. Semua kena ikut qanun Allah. Semua kena ikut qanun Allah. Ajib. Kemudian tengok Allah Taala bagi berapa banyak malaikat di langit. Semua mereka tak boleh bagi syafaat. Malaikat bila dapat izin Allah dulu. Dia tu pun liman yasha' wa yarda, pada siapa yang Allah Taala tidak Allah Taala redha. Malaikat pun Allah Taala nafi. Ada.
Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah, sesungguhnya orang yang tidak beriman dengan hari akhirat, la yusammunal malaikah, mereka lah yang menamakan malaikat-malaikat ni tasmiyatul unsa, sebagai anak perempuan. Tak beriman dengan akhirat. Pandai-pandai dia nisbah. Tak. Malaikat bila dengar kan dalam surah mana? Dalam surah Maryam, dalam surah Syura, Allah Taala bagi takadus samawati yatafattarna min fawqahum. Hampir-hampir langit nak pecah dari atas mereka tu. Dalam surah Maryam lagi lah Allah Taala kata takadus samawati yatafattar. Hampir-hampir langit nak pecah. Gapo dia? Bila keluar daripada mulut manusia ni bahawa Tuhan Rahman ni ada anak ni. Dan Allah Taala gambar dia bahasa apa? Tengok bahasa Maryam tu, bahasa yang Allah Taala turunkan dalam surah Maryam. Bahasa marah. Bahasa menggerungkan. Tak. Ni Allah. Malaikat-malaikat yang besar-besar. Tak, malaikat arah semua. Bila keluar daripada mulut manusia, tuduh malaikat. Malaikat kata, bila aku pula jadi anak tina Allah? Bayar kan? Takutnya malaikat. Manusia ni ajib. Berani dia reka. Dia tak ada kaitan, dia tak tahu, tak pernah lihat pun. Tapi tengok khayalan manusia ni sampai tahap tu. Punya khayalan ni jangan, khayal belaka. Nisbah. Bagi khayal belaka, munggu khayal tu kat bagi tak perlu, tak ada modal dekat. Ajib. Kita buat contoh kan, nak rasa sikit dia kan. Seperti mana satu orang tu kata pada sultan kan. Tak. Beruk ni anak sultan ni, beruk ni anak sultan. Misbah ke, kalau kita kata berat lagi babi lagi lah. Tak. Dia ayat kau ada ni babi ni anak sultan ni. Oh, tak kecek lagu tu. Tak boleh kecek. Kita nak kata rasa seperti mana malaikat rasa takadusa, hampir-hampir langit ni pecah. Hampir-hampir langit ni pecah. Dalam surah Allah SWT bagi kita tengok. Allah wa nasuqul mujrimin. Wa qalu ittakhadar rahman walada. Mereka dakwa bahawa Ar-Rahman ni ada anak akak. Laqad ji'tum syai'an idda. Kamu telah datang ke satu benda yang sangat besar. Takadus samawati yatafattar. Hampir-hampir langit ni nak pecah. Wa tanshaqqul ard. Allah, bumi ni hancur. Wa takhirul jibalu hadda. Gunung-gunung ganda ni runtuh. Percakapan tu. Gapo dia anda'u lirrahmani, dakwa bahawa Tuhan Rahman ni ada anak. Oh. Allah Taala bagi tahu. Wa ma yanbaghi lirrahmani, tidak patut Tuhan Rahman ni ada anak. Sebab dia tidak berhajat. Tapi keluar daripada mulut manusia begini. Seperti mana kita bagi tahu babi ni anak sultan. Oh, tak kecek. Kecek pula dalam istana pula. Kecek dalam istana pula. Oh, kecek lagu tu. Nah. Bergegar istana. Bergegar. Tu sama-sama makhluk. Tapi tak setara ya. Ni khalik dengan makhluk. Takut malaikat. Nabi SAW bagi tahu kan dalam hadis, bila wahyu diwahyukan, bila Allah SWT panggil Jibril untuk sampaikan wahyu tu kan tak? Semua malaikat-malaikat di langit kan tak? Takut. Bunyi Allah Taala wahyu ya. Tak? Gambar dia Nabi SAW bagi tahu pada kita, bunyi malaikat-malaikat akan mengibahkan sayap-sayap mereka, bunyinya seperti mana besi yang dipukul pada batu yang licin. Bayar. Kerana terlampau takut. Jadi nana malaikat-malaikat yang boleh dengar wahyu hanya Jibril, hanya bukan semua malaikat boleh. Orang lain ingat lepas selesai wahyu tu pakat tanya, gapo dia Allah Taala kata? Dia punya nana dia tu. Dia punya takut suhana dia tu. Allah Taala kata gapo dia? Malaikat lain jawab, Allah Taala kata semua benar belaka, betul belaka dia royak. Tak usah tanya. Pakai jawab gitu. Itu gambarnya dia. Takutnya malaikat-malaikat. Tiba-tiba keluar daripada mulut manusia, tak mudah-mudah dah. Ni anak Tuhan ni. Lepas tu nisbah pada dia pula. Anak perempuan Allah. Lagilah dia. Kait dengan dia pula. Dia Allah Taala turun ayat. Bayangkan malaikat bila dengar, wa kam min malakin fis sama. Berapa banyak malaikat-malaikat di langit. Syafaat-syafaat mereka tidak akan diterima Allah Taala bagi. Mereka tidak boleh bagi nafas. Kait dengan kita pula. Kita salah ke apa tak? Tak. Sebut nama kita kan. Dah kita dah takut pada tiba-tiba kait. Kan orang kata gitu kan tak?
Kita tak ada buat salah apa. Kita buat kerja betul. Tak? Tiba-tiba orang pula kat dengan kita. Kecek depan bohong kita takut sekali pula dak. Nah. Apa tu yang jadi gitu? Allah SWT gambar kepada kita. Dia punca ni tidak beriman dengan hari akhirat. Innal ladzina la yu'minuna bil akhir la yusammuna al malaik. Mereka benar-benar menamakan malaikat ni anak perempuan Allah. Wa ma lahum bihi minan. Dia tidak ada pada mereka ilmu. Bukan berdasarkan ilmu. In yattabi'una illa, tidaklah mereka ikut mereka zon, sangkaan. Wa inna dhanna la yughni min al haqqi syai'a. Sangkaan mereka tidak bagi manfaat sedikit pun pada mereka. Farid amman tawalla an dzikrina. Oleh kerana itu wahai Muhammad, orang lagu ni kerahkin juga kan tak? Tak secara. Ini hak Allah Taala mula tarbiyah Nabi. Dalam dakwah ni sungguh-sungguh secara mana pun bila hujah sudah dibentangkan dengan jelas dalil-dalil bukti gapo-gapo akli nakli belaka, tak serima juga fa'arid, tak secara. Fa'arid an man tawalla. Berpalinglah daripada orang yang mana berpaling daripada wahyu kami ni. Walam yurid illa, mereka ni sebenarnya tidak ingin melangkah kehidupan dunia. Bahaya dunia ni, dia kesal dia tutup mata hati. Zalika mablaghuhum min, itulah kemuncak ilmu mereka dunia. Tak fikir habis. Dan Tuhan kamu lebih tahu siapa yang sesat daripada jalan dia dan siapa yang berada di atas petunjuk. Walillahi mulkus sama walillahi ma fis sama. Milik Allah belaka apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu. Dia akan balas orang yang melakukan kejahatan berdasarkan amalan dia. Dia juga akan balas pada orang yang buat kebaikan dengan husnah, dengan syurga dia. Adapun alladzina yajtanibuna kaba'ir An-Nisa, ayat ni turun di Madinah. Ayat ni turun lama di Madinah, turun di Madinah. Kemudian Allah Taala letak sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam letak sini. Ayat ni tak ada sebenarnya. Sebenarnya samun afara'aital ladzi tawalla. Tapi Allah Subhanahu wa taala letak sini. Nabi sallallahu sahabat letak sini. Sebab dia sebagai panduan. Ayat ni untuk kita lah. Apa letak ni untuk melegakan sikit. Alladzina yajtanibuna kaba'ir. Mana Allah SWT nak kita bukan 100%. Nak jadi hamba dia 100%. Tidak. Tapi orang lagu mana yang Allah Taala balas dengan husna, dengan syurga ni? Orang yang mana berusaha untuk menjauhkan diri dia daripada dosa-dosa besar. Kaba'irul its. Begitu juga wal fawahish. Dosa-dosa yang keji seperti mana zina. Dosa-dosa besar lain, sihir, syirik apa? Wal fawahish, dan juga dosa-dosa yang mana memalukan, menjatuhkan maruah seperti mana zina. Illal lamam, kecuali yang ni pun juga, kecuali illal lamam. Al-lamam ni biasanya ditafsirkan dengan dosa kecil. Dia sebenarnya kalau ikut bahasa kan, alammal qaum atau alamma bit ta'am. Maksud dia apa? Alammal qaum ni kita ziarah satu kaum dalam tempoh masa yang sekejap. Itu alammal qaum. Itu al-lamam sebenarnya buat satu benda dari tempoh yang singkat. Itu al-lamam. Ziarah dari tempoh sekejap. Alamma bit ta'am. Maksudnya makan dengan tanpa ambil waktu yang lama. Itu lamam sebenarnya. Jadi kalau kita ambil bahasa asal makna dia tidak ada masalah dosa besar ke dosa kecil ke, dia tak ada isu sangat. Kau pentingnya sama ada dosa besar ke dosa kecil ke dia buat ke, bukan kerana masuk dia nak buat, dia tak nak kawal diri ya. Lepas tu dia terbuat, lepas tu dia istighfar terus. Maka ni lebih lega. Lebih lega. Tak. Apa dosa? Dia buat dosa tu kerana keadaan dia tak nak kawal diri. Dia buat pun dalam tempoh yang mana sekejap. Tu dia rujuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau buat gini kan maka dia termasuk tak, sama ada dosa besar ke dosa kecil ke, dia bagi ruang. Dia bagi ruang untuk satu orang itu islah, untuk satu orang islah. Illal lamam. Sebab apa? Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Tuhan kamu ni wasi'ul maghfirah. Keampunan dia sangat besar. Sebab ada orang mengikut keadaan sejarah dia lah. Satu orang itu dibesar dalam kecil lagi madrasah. Memanglah dia dapat jaga diri dia macam tu. Tapi satu orang yang mana baru taubat daripada keadaan-keadaan yang mana yang berat kan, susah dia. Tak. Dengan keadaan suasana zina biasa contohnya ataupun minum arak biasa di tempat dia tu biasa. Tangan dia sumak ke. Minum senyap-senyap. Orang lagu ni lagu mana? Tak termasuk ke? Kan boleh kan? Kan berlaku pada sahabat Nabi kan berlaku juga kan? Tak, termasuklah. Cuma dia buat tu kerana dia tak nak kawal diri ya. Tak nak kawal diri. Lepas tu bila dia sudah dapat, dia kembali semula pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam proses dia. Dalam proses dia. Jadi sebab ayat ni nak bagi harapan. Nak bagi harapan. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu pada
pada kita ni, orang yang mana dimasuk ke dalam syurga ni orang yang mana menjauhi dosa-dosa besar. Besar-besar mubiqat lah. Tak. Kecuali bila dia tak nak kawal diri. Kecuali dia jadi lega ni. Tak, dia hanya buat juga dosa tu. Kalau kita kata kalau mutlak dia dosa kecil ya, maka kita payah. Orang yang mana dibesarkan dari tempat yang mana minum agak contoh tak. Payah. Kita sedap kecek buat kita tak haji. Tapi orang yang mana kena dengar gini kan. Tak, walaupun dia soleh macam mana, tiba-tiba kan dia mari sumak kan. Dia juga 2-3 tegak. Tak boleh lah taubat dia. Tak masuk tak. Sedangkan kalau kita tengok Allah SWT dalam surah Furqan, Allah SWT bagi tahu apa dia? Orang yang mana yang syirik dengan Allah, berzina, bunuh orang tanpa hak, pun Allah Taala kata illal ladzina amanu, kecuali kalau dia bertaubat, dia melakukan amal soleh, Allah SWT ampunkan dosa dia. Allah SWT ampunkan sifat dia. Hak ni pula orang dah Islam dah. Tak. Tapi dia cuba menjauhi segala dosa besar, segala dosa. Kecuali kadang-kadang dia tak boleh nak kawal diri. Dia buat tu bukan dalam tempoh yang lama, sekejap je. Allah Taala buat istisna, illal lamam. Illal lam. Mana dia ada harapan, dia boleh selamat. Sebab apa? Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Tuhan kamu ni keampunan dia sangat luas. Keampunan dia sangat luas. Dia sebagai harapan lah pada orang. Dia sama dengan surah Al-Imran. Surah Al-Imran pun begitu juga. Tidak israr. Dia melakukan dosa tidak israr. Tidak berterusan. Huwa a'lamu bikum idza ansha'akum minal. Dialah yang dia lebih tahu tentang kamu. Sebab dia jadi kamu di atas muka bumi ini. Wa id antum ajinnatum, ketika mana kamu dalam perut ibu kamu lagi. Tak, dia dah tahu dah. Ni Allah Taala bagi tu asal kejadian kita lemah. Kita lemah. Tak, dia tahu kejadian kita. Oleh kerana fala tuzakku, ampun jangan kamu dakwa diri kamu tu bersih. Huwa a'lamu bi anna, dia lebih tahu siapa yang benar-benar bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala tak sini. Tak celah sini. Afara'aita alladhi tawalla, maka kamu lihat ada orang yang mana berpaling daripada Quran. Wa ata qalilan wa akda, dia telah ni ada kefahaman orang Mekah bila dengar Nabi bila baca gini ke tak, dia masih lagi saki-baki kefahaman dia tu. Kita tolong orang kau, kita bantu orang kau, dengan cara ni kita boleh selamat. Dia sedangkan dia berpaling daripada Nabi tak situ ni. Tapi dia rasa kalau dia tolong orang, wa ata qalilan wa aqda, dia tolong orang, dia bukan tolong sebenar pun, sebab dia tak faham agama sebenar. Tapi dia suruh baik dah dia buat tu. Maka dengan tolong orang lagu tu dia rasa dia boleh selamat. Afara'aital ladzi tawalla, kamu tak lihat ke berkenaan orang yang mana berpaling daripada Quran, daripada wahyu, daripada kamu wahai Muhammad. Sebab apa? Sebab dia rasa iktimak dia pada amal baik dia tu, kebaikan yang dia buat, israr di atas tu, maka dia rasa dia akan selamat. Kalau benar ada akhirat pun dia akan selamat. Allah Taala suruh tanya, a'indahu ilmu minal ilmul ghaib fa huwa yara, adakah di sisi dia ilmu ghaib sehingga dia berpandang yang begitu? Dia tahu mana dia boleh selamat. Ni mereka dia masuk saki-baki orang yang mana kena ni, kalau tidak disiram dengan air wahyu semua dia akan ada. Ni Allah Subhanahu hapus habis. Allah Taala kritik ni. Dia beranggapan begini. Dengan dia berpaling daripada Quran, tak sikut Quran tapi dia suka betul kerana dia buat baik. Kita tak sikut Quran tapi kita buat baik kau orang, tolong orang, takut kita boleh selamat. Kan ada. Zaman sekarang ni liberal gini pemikiran dia. Kita tolong orang gini. Cakap tu hewan nyanyi kita akhirat nanti. Cakap kita tak selamat. Tak. Kalau ada akhirat pun. Wa ataqal wa akda. Dia kalau tolong bukan tolong sungguh pun. Bukan tolong sungguh pun. Ni Allah Taala bagi tahu. Allah Taala tahu jiwa manusia ni. Tak. Indahu, Allah Taala tanya, adakah di sisi kamu ilmu ghaib yang kamu lihat tu? Am lam yunabba bima, tidakkah kamu telah diberitahu berkenaan dengan apa yang ada dalam kitab Musa wa Ibrahim, dalam kitab Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim ni telah sempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Isyarat pada supaya ikut Nabi Ibrahim. Gapo dia? Alla taziru waziratun wizra ukhra. Ketahuilah bahawa tidak ada orang lain menanggung kesilapan orang lain. Ini kaedah umum Allah SWT. Ayat ni. Jangan kerana kita baik dengan roh ni, apa kita puji, maka kesilapan kita ditanggung. Tu asas gini, asas kita ambil asas dulu. Kefahaman ketika mana ayat ni diturunkan.
Sebab mereka fikir kalau anak kita duduk puja dia, baik dengan dia rapat dengan Allah SWT kan. Kesilapan kita tu dia ambil tanggungjawab lah. Tak apa, dia mau buat silap-silap sikit kawan dengan aja. Dia gitu kan? Asal syirik gitu kan? Asal syirik gitu. Dia bukan masalah ayat ni maknanya orang lain tak tanggung dosa orang lain secara mutlak, tidak. Mandalla ala, sama kan? Seperti mana Nabi kita buat hadis, siapa dia tunjukkan kebaikan, maka dia akan dapat pahala. Orang yang buat. Begitu orang yang tunjukkan kejahatan, maka dia akan tanggung dosa tanpa menjejaskan dosa orang itu. Konsep tanggung dosa orang lain ni ada. Kita akan tanggung dosa. Bila kita ajar kesesatan, dia buat kesesatan dengan sebab kita ajar, dosa dia tu kita tanggung tanpa mengurai dosa dia. Tanpa mengurai dosa dia. Ini tidak ada kaitan ni. Ayat ni Allah Taala nak bagi tahu bahawa kamu beranggapan bahawa dengan kamu duk puja roh ni, kamu dakwa dia orang soleh. Tak. Maka oleh kerana kamu rapat dengan dia, puja dia, akhirat nanti kan? Tak. Dia boleh royak pada Allah SWT. Kesilapan dia tu biar kita ambil tanggungjawab. Kesilapan dia tu kita ambil tanggungjawab. Allah Taala kata tak ada gini. Gini tak ada. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Ni. Tak, kesilapan orang lain buat. Tak, kita bertanggungjawab. Ataupun kesilapan kita, dia bertanggungjawab. Tak ada. Dalam Quran berkali-kali takkid benda ni kan? Tak ada. Dia tak ada, konsep tu tak ada. Tak ada. Begitu juga wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Dia tidak ada satu orang yang berhak terhadap apa-apa kebaikan melainkan berdasarkan apa yang dia buat. Kebaikan apa-apa dia tidak berhak. Apa-apa kebaikan yang ada ni dia tidak berhak melainkan apa yang diusaha tu. Allah Taala bagi tahu. Hal ni pun bukan wa an laisa lil insani illa ma sa'a, maksudnya pahala baca Quran ni siapa qada, dia tak ada kaitan. Dia tak ada kaitan. Dia bukan bicara benda tu tak timbul lagi sini. Betul ni. Ini Allah Taala bagi tahu manusia tidak berhak apa-apa kebaikan melainkan apa yang dia buat. Dia tak berhak. Jadi dia tidak nafikan siapa tak siapa, dia tak nafi. Sebab siapa tak siapa ni Allah SWT Nabi semaya jenazah. Semaya jenazah ke apa dia semaya jenazah? Semaya jenazah. Apa Nabi suruh semaya jenazah? Siapa lah? Berdasarkan semaya jenazah tu sendiri tu. Amal orang lain tu bukan amal mayat tu. Kita ada kaitan. Sebab tu Nabi suruh buat haji pada mak dia kan, hadis-hadis kan tak? Kata kita kan jadi pening, jadi pening. Tidak ada masalah. Sebab tu dalam Quran pun Allah Taala ajar kan? Gapo doa kepada orang yang mana akan datang. Ada. Allah SWT bagi tahu kan, di antara sifat orang mukmin ni dia mendoakan orang yang dahulu sebelum kami. Mendoa. Apa doa kau? Doa sebab siapa nak tu sama? Allah Taala suruh doa. Di antara ciri orang mukmin ni doa untuk orang lain. Orang yang telah mati dulu. Yang telah mati sebelum dulu, doa untuk dia. Jadi tak ada isu siapa. Amalan-amalan yang kita buat. Tapi siapa lagu mana? Atas Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi ajar lagu mana? Nabi ajar lagu mana? Nabi ajar dia Allah Taala bagi tahu wa an laisa manusia ni orang yang mati dia tidak berhak. Dia tidak berhak. Melainkan bila syarat bagi hak, seperti mana Allah Taala bagi hak, Nabi bagi hak ke syarat bagi hak dengan sembahyang jenazah. Dengan doa. Itu syarat bagi hak. Asalnya sebab lam tu bukan lam lil ghayah, lam tu lam istihqaq. Wa an lay, tidaklah bagi manusia tu berhak. Dia ada makna berhak. Melainkan apa yang diusaha. Gapo dia berhak ni? Apa-apa saja kebaikan, dia tidak berhak. Melainkan hak dia buat ya. Melainkan hak dia buat. Tapi kalau Allah Taala nak bagi, Allah Taala boleh bagi. Allah SWT boleh bagi. Cuma tentu sekali kalau kita letak ni amalan ke, gapo dia hak talih sungguh. Talih sungguh iman lah. Ma tu dengan mana iman. Ni iman tak boleh. Orang lain tak boleh buat gapo dah. Tak. Tidak ada manusia yang berhak. Tak. Gapo dia? Iman. Melainkan dia usaha. Kalau dia tak usaha atas iman, tak ada siapa boleh tolong. Tak ada siapa boleh tolong. Adapun amalan-amalan lain boleh. Amalan-amalan lain boleh. Amalan-amalan lain boleh. Ni Maulana Hadi daripada Syekh Nanutwi kalau tak silap. Tak Diuban, ulama Diuban. Ma tu dengan makna iman. Ma tu dengan makna iman. Tapi sebenarnya dia tak ada kaitan dengan dia kalau masa ayat ni diturunkan. Nak bagi tahu ni balas Allah SWT di akhirat berkenaan dengan apa dia?
Manusia ni tidak berhak atas apa-apa kebaikan melainkan kebaikan itu yang dia usaha. Dia usaha asal. Dan dia berhak. Makna qanun Allah SWT di atas amalan yang dia buat di atas muka bumi ni, kebaikan-kebaikan ni dia hanya berhak bila dia buat. Kalau dia tak buat, dia tak berhak. Tapi kalau Allah SWT nak bagi pada dia melalui anak dia ke, tak ada masalah. Melalui istighfar anak dia ke, melalui doa sayang dia ke, doa sayang dia. Cuma ada ulama yang mana terjemah secara sa'a tu, maknanya usaha dia belaka. Itu khilaf lah. Tapi ni qanun yang mana Allah SWT nak bagi tahu pada orang Mekah. Akhirat dia balas dia lagu ni. Balas dia lagu ni. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Usaha dia tu akan dilihat di akhirat nanti. Akhirat nanti. Summa yuzahul jazaa'al awfa. Kemudian dia akan dibalas lebih sempurna lagi. Amalan kebaikan yang dia dibuat, dia akan dibalas dengan lebih sempurna lagi. Wa inna ila rabbikal muntaha. Dia kepada Tuhan kesudahan setiap hamba. Kita sama semula. Apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang baik daripada qul hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.